Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba', yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, para asatizah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang kasihkan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita di dalam topik ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Pengajian kita yang terakhir ialah pada bulan 3 sebelum Ramadan. 21 bulan 3 pengajian kita yang terakhir berkaitan dengan ilmu qiraat. Apa yang dah kita belajar di surau ini bermula daripada pengajian kita yang pertama, kita telah mempelajari bacaan surah Al-Fatihah bagi qiraat 7 daripada Tariq Syatibi. Kita telah membaca 14 riwayat daripada qiraat 7. Selesai dah qiraat 7 dengan 7 orang imam, 14 riwayat kita dah baca. Itu daripada Tariq Asy-Syatibi. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan daripada Tariq Durrah yang 3 lagi. Dia menjadikan dia 10, iaitu 6 orang perawi. Jadi 14 campur 6, 20 orang perawi kita dah baca dah. Daripada Tariq Syatibi dan juga Tariq Durrah Al-Mudiyah. Maksudnya yang disebut qiraat 10 tu kita dah settle lah. Qiraat 10 yang kecil itu kita dah selesai. Habis dah kita baca qiraat 10 yang kecil. Kemudian pada hari ini kita akan masuk kepada qiraat 10 yang besar. Dia ada 10 yang kecil disebut sebagai asyarah sughra. Kemudian dia ada 10 yang besar disebut sebagai asyarah al-kubra. Asyarah al-kubra ini dia daripada tariq dia Tariq Tayyibah. Sebelum ni kita belajar Tariq Syatibi. Yang pertama kita sebutkan, kita belajar Syatibi. Yang pertama tu yang 7. Ini 7. Kemudian kita dah belajar juga, kita dah baca lagi 3. Tariq Durrah. So 7 campur 3 jadi 10. 10 ni jadi 10 kecil. So 10 kecil ni habis dah kita baca. Dia sebut sebagai asyarah sughra. 10 kecil kita dah habis. So hari ni kita akan masuk daripada Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah ni dia 10 yang besar. Qiraat 10 yang besar disebut asyarah kubra. 10 yang besar, asyarah kubra. Dia ada matan dia lah. Kalau kita belajar dalam ilmu bacaan Quran ni, ilmu qiraat, nama dia matan Tayyibatun Nashar fil qiraat al-ashri li Ibni al-Jazari. So qiraat 10 yang besar ni dia merupakan qiraat yang disusun oleh Al-Imam Ibnu al-Jazari. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ibnul Jazari. Imam qiraat daripada Tariq Jazari. So matan dia namanya matan Tayyibatun Nashar. Maksudnya kalau orang belajar, dia ada qasidah dia tu lah. Kalau orang sebut qasidah qiraat 10 besar ni, apa nama qasidah dia? Tayyibatun Nashar. Adanya qasidah dia Tayyibatun Nashar. Kemudian penulis dia ialah Syekh Al-Qurra, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf Ibn Al-Jazari. Nama yang betul dia ialah Muhammad.
Bin Muhammad, bapa dia pun nama Muhammad. Bin Ali yang ketiga, atuk dia nama Ali. Bin Yusuf yang keempat Yusuf. Al-Ma'ruf dikenali sebagai Ibnu Al-Jazari. Dia meninggal 833 Hijrah. Ni tarikh dia meninggal 833 Hijrah. So kita masuk 10 yang besar. Tariq Ibnul Jazari. So dalam matan dia ni, qasidah dia yang dia mengajar ilmu qiraat 10 besar ni, dalam matan dia ni sebut matan Thaibah ni, dia ada rumus. Apa dia rumus? Rumus ni maksudnya dia singkatan-singkatan lah. Bila dia ngajar kita matan, bagaimana cara nak memahami bait-bait syair dia punya macam puisi dia tu, dia gunakan rumus. Beberapa rumus yang dia letakkan supaya kita mudah nak faham. So rumus dia tu, dia akan melibatkan 20 orang, dia 10 orang imam, kemudian 20 orang perawi. Dia bermula daripada sini. Pertama ni imam, yang ni pertama ni Imam Nafi'. Kemudian dia ada 2 orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. So dia punya rumus dia dekat situ, alif, ba, jim. Boleh nampak ke tu? Rasa macam tak nampak aja kan? Tak apa, saya cerita aja. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Dia ada 2 orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Umbul. Itu imam yang kedua. Kemudian imam yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Kemudian imam yang keempat, Imam Ibnu Amir. Ada 2 orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kemudian imam yang kelima ialah Imam Asim. 2 orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. So yang kita baca tu Hafs lah kat sini. Kat sini yang kita baca. Yang biasa kita baca tu. Dia duduk di sini je. Itu pun dia duduk di sini daripada tariq, maksudnya aliran mazhabnya, mazhab Jazari. Tariq Jazari, Ibnul Jazari. Kat situ. Kemudian imam yang keenam ialah Imam Hamzah. Imam yang keenam. 2 orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Kemudian imam yang ketujuh, Imam Al-Kisai. 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. Kemudian masuk imam yang ke-9, yang ke-8. Yang ke-8 Imam Abu Ja'far. 2 orang perawi dia, Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Kemudian imam yang ke-9 Imam Ya'qub. 2 orang perawi dia, Ruwais dan juga Rawh. Kemudian imam yang ke-10, dia tak masukkan sini, nama dia Khalaf Ashir. Khalaf Ashir. Ini imam yang ke-10. Dia ada 2 orang perawi dia. So semua, maksudnya ada 10 orang imam. Kemudian setiap satu imam tu 2 orang perawi. So maksudnya ada 30 orang lah. Satu imam, 2 orang perawi. Satu imam, 2 orang perawi. Periwayat. So periwayat ada 20 orang, imam dia 10. Semua jadi 30. Dia punya tariq dia, tariq Ibnul Jazari. Matan dia, Asyarah Kubra. Qiraat 10 yang besar. Okey, ni ada rumus. So itulah rumus dia, alif, ba, jim. So dalam matan dia tu dia akan gunakan rumus ini supaya kita mudah nak kenal siapa yang baca begini, siapa yang baca begini, siapa yang baca begini. Macam solat maghrib tadi saya baca dengan riwayat Warsh. Warsh ni dia ada bacaan nama dia taklil. Wadduha dia baca wadduha. Itu bagi Warsh. Okey. Kemudian kita ambil bacaan. Kita ambil bacaan yang pertama, iaitu bacaan riwayat Qalun. Ini bacaan yang pertama. Qalun ni perawi yang pertama kepada Imam Nafi'. Imamnya Imam Nafi' lah, imam yang pertama. So dia punya perawi yang pertama nama dia Qalun. Qalun tu merupakan perawi yang pertama kepada Imam Nafi'.
Tariq dia, tariqah tayyibah. Asyarah kubra, 10 yang besar. Ni kita nak tengok surah Fatihah. Bagaimana dia baca. Tempat khilaf dia tak banyak. Ada sikit beberapa tempat je. Pertama pada perkataan Malik Yaumiddin. Pada perkataan Malik Yaumiddin ni dia baca dengan Malik Yaumiddin tanpa panjang. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Tak ada alif kat situ. Itu yang pertama. Dalil dia daripada matan Maliki nal zillan rawa. Kalau kita tengok matan Taibah tu Maliki nal zillan rawa. So dalam matan ni kalau kita tengok ada huruf nun dekat sini. Nun ni ialah Asim. Za ni ialah Yaqub. Rawa ni ialah Al-Kisai dan juga Khalaf Ashir. Ni rumus lah ni. Nun, za, rawa ni dia merupakan rumus. Jadi yang itulah nama-nama itu yang membaca dengan Maliki Yaumiddin. Jadi pada matan ni tak ada disebutkan Qalun ataupun Imam Nafi' ni membaca dengan Maliki Yaumiddin. Jadi dia termasuk yang baca dengan Maliki Yaumiddin. Itu yang pertama. So pertama dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian tempat khilaf seterusnya pada As-Sirat dan juga Sirat. Ini dia baca macam biasa. Huruf Sirat. Huruf dengan Sad. Ini tempat khilaf dia yang pertama lah. Satu. Bagi perkataan Sirat dan juga Sirat yang ada alif lam dan juga yang tak ada alif lam, ini ada alif lam ni disebut sebagai ma'rifah lah. Ada alif lam dikenali. Kalau yang tak ada alif lam, so pada Sirat ni dia baca dengan Sad. Tak ada beza. Kemudian pada Alaihim, pada Alaihim ni dia baca ha ni bagi bawah. Sini ada dua tempat khilaf. Ha ni bagi bawah. Cuma pada mim ni dia baca dengan iskan wasilah mim jamak. Dia boleh baca dengan mati, dia boleh dengan dua wajah kat situ. Dia boleh baca dengan him, siratal ladzina an'amta alaihim, atau dia boleh baca dengan siratal ladzina an'amta alaihimu. Dia boleh baca dengan dua wajah kat sini. Dia nak baca alaihim boleh, alaihimu pun boleh. Okey. Pada dua-dua tempat lah. So ada tiga lah dia punya khilaf ni. Satu, dua dekat sini. Dua, kemudian tiga dekat sini. So tiga tempat je lah beza dia. Alaihimu dengan alaihimu. Maliki Yaumiddin. Okey, kita ambil bacaan ya. So saya baca, tuan-tuan ni ikut pada belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Habis. Itu riwayat yang pertama. Itu riwayat Qalun. Maksudnya periwayat yang pertama kepada Imam Nafi'. Kita ingat situ. Ada tiga tempat khilaf aja. Tapi kalau kita nak baca siratal ladzina an'amta alaihim pun boleh. Sebab dia boleh dua wajah dekat sini ya. Dekat sini. Itu yang dalil dia. Wa dhamma mimil jam'i sil sabtun dara qabla muharrakin wa bil khulfi barra. So kalau orang ngaji qiraat dia kena hafal ni.
Matan-matan dia kat sini. Kat sini wabil khulfi barra. Dibaca dengan khilaf bagi ba. Ba ni rumus bagi qalun. Okey, habis. Itu riwayat yang pertama. Kita pergi riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua ialah riwayat perawi yang kedua kepada Imam Nafi' ialah Warsh. Warsh ni perawi yang kedua kepada imam yang pertama, Imam Nafi'. Apa beza dia? Beza dia tak banyak. Beza dia lagi sikit. Beza dia hanya pada satu tempat sahaja. Maliki Yaumiddin ni sahaja. Dia baca dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang lain semua sama macam bacaan Hafs kita. Dia tak ada beza. Okey, kita ambil bacaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis. Habis imam yang pertama. So Imam Nafi' ni kita habis dah. 2 orang perawi dia. Perawi dia yang pertama tadi bernama Qalun. Ni perawi dia yang kedua bernama Warsh. Habis dah imam yang pertama. Kita pergi kepada imam yang kedua, iaitu Imam Ibnu Kathir. Yang pertama tu Imam Nafi'. Nafi' ni Madani. Maksudnya dia menjadi imam di Madinah. Qurra di Madinah. Perawi dia Qalun dan juga Warsh tu di Madinah lah, dia makruf. Yang kedua ni Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni dia imam di Mekah. Imam di Mekah. Perawi dia yang pertama bernama Al-Bazzi. Ini perawi dia yang pertama kepada Imam Ibnu Kathir. Jadi orang Mekah punya bacaan. Dan kita kena ingat, maksudnya kita Imam Syafi'i dia punya bacaan dia mulai riwayatnya, imam dia adalah Imam Ibnu Kathir. Inilah bentuk bacaan Imam Syafi'i apabila dia membaca surah Al-Fatihah. Okey. Apa beza dia? Pertama, dia hazaf alif pada Maliki Yaumiddin. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama. Khilaf dia kat sini. Maliki nal zillan rawa. Kemudian bagi bacaan sirat, dia baca dengan sad, sirat, tak ada beza. Cuma bagi perkataan alaihim ni dia qaulan wahidan. Maksudnya dia satu wajah aja. Alaihim ni baca dengan silah mim jamak. Dia kata wa dhamma mimil jam'i sil sabtun dara qabla muharrakin wa bi khulfi barra. Jadi pada sini dia baca satu wajah aja. Dia baca dengan himu. Dia baca dengan himu. Maksud 1, 2, 3. Ada 3 tempat khilaf. Macam kita baca Warsh tadi. Tapi Warsh dia boleh 2 wajah. Alaihim boleh, alaihimu pun boleh. Tapi bagi Imam Ibnu Kathir dia tak ada. Dia satu wajah aja. Sil sabtun dara. Kalau dalam matan ni sil sabtun dara, dia baca dengan silah satu wajah sahaja. So ada khilaf dia pada 3 tempat. Perawi yang pertama Al-Bazzi. Okey, kita ambil bacaan ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, habis. Itu bacaan perawi yang pertama kepada Imam Ibnu Katsir. Cuma kita kena ingat, bagi bacaan ayat yang ketujuh ni, kalau kita baca sambung wasal, dia akan keluarlah bunyi alaihimu. Tapi kalau kita nak waqaf tengah tu, dia bunyi dia alaihim saja. Mu-nya tak keluar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita baca wasal terus satu ayat, dia keluar mu dua-dua tempat. Tapi kalau kita berhenti alaihim, dia tak keluar bunyi mu dia. Dia bunyi mim tu dia matikan. Okey, itu al-Bazzi, perawi yang pertama kepada Imam Ibnu Katsir, imam yang kedua. Okey, kita terus kepada perawinya yang kedua. Perawi yang kedua. Siapa perawi dia yang kedua? Iaitu Qumbul. Qumbul ni perawi yang kedua kepada imam yang kedua, Imam Ibnu Katsir. So dia ada khilaf dia beberapa tempat. Dia bertambah dekat khilaf kat sini. Dia ada khilaf sebanyak 5 tempat. Pertama, Maliki Yaumiddin. Dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Dalil dia, Maliki nal zillan rawa. Kemudian, yang kedua pada bacaan sirat. Sirat ni. Sirat ini, dia baca dengan khilaf. Sin. Dia baca dengan sin. Dalil dia apa? As-sirata ma'sirata zin khulfan ghala kaifa waqa' was-sadu kazzayi dhalaw dhafal awalu qif. Tu matan dia. Dalam matan Tayyibah disebutkan kat sini, as-sirat ma'sirat zin khulfan ghala kaifa waqa. Zai ni, ni rumus bagi Qumbul. Dia baca dengan zin khulfan. Dia baca dengan khilaf. Maksud dia macam mana? Sini dia boleh baca dengan sin dan juga dia boleh baca dengan sad. Dia boleh baca dengan sirat. Sin, sirat. Tu wajah yang pertama. Kerana wajah yang kedua, dia boleh baca dengan sirat. So dia boleh baca dua. Dengan sin, kalau sin tu kena senyum lah. Ihdinas siratal, nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, so dah ada 3 dah. Sini ya. Sini khilaf dia yang pertama, yang beza dengan hafs lah bacaan kita. 2, sini, kemudian sini yang ketiga. Kemudian pada perkataan alaihim ni, dia sama, dia ikut guru dia. Alaihim ni dia boleh baca, dia kena baca dengan hanya wajah himu. Himu. So 1, 2, 3, sini 4, sini 5. So ada 5 tempat khilaf dia. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Dia tak ada wajah yang kedua. Sama macam Bazzi tadi. Pada tempat alaihim. Dia baca dengan dua wajah. Cuma sini dia ada wajah sirat tu boleh baca dengan sad
dan boleh baca dengan sin. Dia baca dengan khilaf. So kita ambil wajah khilaf tu, kita baca dengan sin. Okey, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak cukup nafas kan? So kalau kita nak berhenti pada alaihim. Boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Boleh gitu kalau kita berhenti alaihim tu, dia tak keluar bunyi mu dia. Dia perkataan sirat ni, kalau dalam bahasa Arab, asal bahasa Arab dia guna sin, dia bukan guna sad. Bahasa Arab yang formalnya dia guna dengan sin. Sebab itu kalau dalam matan ni dia tulis as-sirat. Dia tak tulis dengan sad. Asal bahasa Arab. Bahasa yang betul-betul original dia baca dengan sin, sirat. Kalau dia tulis pun dalam matan-matan tulis dengan sin. Dia tak tulis dengan sad. Tapi kenapa dia baca dengan sad? Ghalib orang Arab dia bunyi dengan huruf sad. Tulisan huruf sin, tetapi ghalib kebiasaan orang Arab sebut dengan huruf sad. Macam kita lah tulis, contoh saya tulis sini. Cuba baca ni, bunyi dia apa? Saya ke saya? Saya ke saya? Kita bunyi saya kan? Tapi tulisan saya. Begitulah dalam bahasa Arab berlaku. Semua bahasa gitu. Dari sudut tulisan sebenarnya saya. Tapi bila kita bunyi, kita sebut saya. Jadi i kan? Saya kan? Begitu dalam bahasa Arab. Sebenarnya tulisan tu sin, sirat. Tapi bunyi orang sebut sirat. Sebab Arab ni dia payah sikit nak sebut dengan sin. Dia lebih mudah sebut dengan sad. Jangan kita dah sebut saya pelik Kita biasa besar saya kan. Begitu saya je orang utara. Saya rasa. Okey, begitu. Kemudian tapi walaupun begitu, ada juga yang guna saya. Ini saya lah ni. Yang Ibnu Katsir ni, dia ni orang utara. Dia baca dengan saya kan. Dia kalau saya tu jadi orang utara lah. So maksudnya ada riwayat. Ini Imam Ibnu Katsir ni bagi riwayat yang kedua kumbul ni dia baca dengan sin. Tapi dengan khilaf. Khilaf maksudnya dua wajah. Dia boleh baca sin, dia boleh baca dengan sad. Ini tariknya, alirannya tadi, tarik Thayyibah. Sebelum ni kita belajar dekat tarik Syatibi, orang yang sama kumbul, dia hanya satu wajah saja. Tengok ini nombor 4 kan. Okey, kita pergi balik kat sana tengok nombor 4 dia di sini. Nombor 4. Okey, nombor 4 ni kumbul. Nampak ni kumbul ni kan. Nampak kesulitan. Okey, tengok sini. Dia baca dengan sin aja. Satu wajah aja. Dia tak ada baca dengan sad. Maksudnya dekat tarik Syatibi yang ni, dia punya wajah bacaan dia sikit. Hanya sin saja.
Tetapi apabila kita pergi kepada Tariq Tayyibah, kat nombor 4 dekat sini, dia dah ada 2. Ada dengan sin dan juga ada dengan sad. Wajah bacaan dia semakin banyak. Sebab itu disebut asyarah kubra, 10 yang besar. Jadi besar tu lagi banyak dia punya riwayat dia. Kalau 10 yang kecil hanya sedikit saja, satu wajah. Itu antara tempat khilaf yang boleh kita tengok di sini. Okey, habis. Bazir dan Qumul, kita ambil imam yang ketiga, iaitu Imam Abu Amru Al-Basri. Ini imam yang ketiga. So, Tariq Tayyibah. Baca campur. Dalam satu riwayat tak apa. Maksudnya satu riwayat yang sama. Dia ada. Contohnya, macam kita lah, mudah kita nak faham, kita ma'arid dia sukun. Ma'arid sukun ada 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat kan? Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. 2-4. Salah tak? Tak salah. Tapi dia sudut adab, kalau kita baca 2 kan? Maksudnya kita baca hafs. Hafs, kalau kita ma'arid sukun 2, adabnya 2. Serupa macam ni juga. Kalau dalam satu riwayat, macam tadi kan, kita tengok umbul ni, dia ada 2 wajah, sin dengan sad. Dari sudut adab dia, kalau kita baca sin lah. Sin. Kalau kita baca sad je. Tapi kalau kita campur, dia tak jadi salah. Contohnya pada alaihim. Kejap kita baca alaihim, kejap baca alaihimu. Sebab perubahan ini adalah perubahan lahajah. Dia perubahannya ada beberapa jenis. Ini perubahan lahajah, dia tidak melibatkan berubah makna. Kejap kita kata saya, kejap kita kata saya kan. Dia makna dia sama. Boleh. Tak ada masalah. Itu perubahan dia sudut lahajah. Yang penting dalam satu riwayat. Riwayat itu punya bentuk bacaan. Kita tak ubah itu dia tak jadi masalah. Jangan lompat riwayat lain. Itu salah. Itu jadi tak boleh. Okey. Imam yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Perawi dia yang pertama ialah Ad-Duri. Ad-Duri. Ini perawi yang pertama kepada imam yang ketiga. Dia beza dia ada beberapa tempat. Yang pertama beza dia ada idgham kabir. Idgham kabir itu ulama Imam Ibnul Jazari dan matan dia disebut idzal taqa khattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bi khulfid duri wassusi ma'a. Dia ada disebut sebagai wajah idgham kabir. Idgham kabir itu macam mana? Maksudnya dia dibaca apabila mim ni bertemu dengan mim ni. Dia masukkan mim yang pertama, masukkan dalam mim yang kedua. Boleh dibaca dengan 3 wajah dekat sini. Sebab sebelum ni dia ada dengan mad asli. Hi ni mad asli. Jadi dia boleh baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Malik ni dia baca pendek. Wajah yang kedua 4 harkat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu wajah yang kedua. Wajah yang ketiga 6 harkat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. So dari 3 wajah sini. 1, 2, 3. Ada 3 wajah. 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat pada mad asli dia, him tu. Kemudian dia masuk dekat mim tu, dia disebut sebagai idgham. Idgham kabir. Idgham tu maksud dia memasukkan. Kemudian ma tu dia baca pendek. Maliki Yaumiddin. Maksudnya kalau dia baca waqaf pun boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Gitu. Tapi kalau dia baca wasal, dia ada 3 wajah tadi. Dia ada 3 wajah. Dia baca idgham kabir dengan 2, 4 dan 6 harkat. Itu pun dia baca dengan khilaf. Khilaf. Beza dengan dekat Syatibi. Kalau Syatibi itu kita belajar Tariq Syatibi 10 yang kecil, dia hanya ada pada susi saja. Dia tak ada. Yang ni perawi yang pertama ni Ad-Duri.
Ad-Duri ni dia dah ada dah 3 wajah idgham kabir, dia baca dengan khilaf. Khilaf maksudnya boleh baca idgham kabir, idgham saghir boleh. Tanpa idgham kabir. Itu dekat tengok nombor 5 kan. Nombor 5 ni Duri ni dia dah ada dah 3 wajah. Tapi kalau dekat Syatibi, ini Thayyibah ni. Dekat Thayyibah ni 10 besar. Kalau kita pergi dekat nombor 5 atas ni yang kita belajar dulu, tengok. Dia tak ada dekat sini. Wajah idgham kabir dia tak ada. Dia tak ada wajah idgham kabir dekat sini. Dia ada pada perawi yang kedua, As-Susi. Susi ni baru ada. Ni dekat Syatibi. Kan? Tak nampak beza kan? Bila kita masuk 10 besar ni, dia punya wajah bacaan dia tu semakin banyak. So kita pergi balik kat nombor 6 pada Thayyibah. So kat sini, nombor 5. Maksudnya Ad-Duri dia ada idgham kabir, dan juga As-Susi lepas ni pun kita akan jumpa dia dengan idgham kabir. Okey, kita baca ambil wajah 2 harakat, kemudian wajah 4 harakat, wajah 6 harakat. Kemudian ma tu baca dengan pendek. Okey, kemudian pada perkataan sirat dia baca dengan sad, tak ada beza. Kemudian pada alaihim dia baca dengan alaihim, tak ada beza. Sama juga. So khilaf dia kat sini je. Idgham kabir, dengung masukkan sini 2, 4, 6 harakat, dan juga ma tu dia baca dengan pendek. Okey, saya baca. Kita ambil wajah 2 harakat dulu. Kemudian kita ambil wajah 4 dan juga 6 harakat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Memang tak masuk gear, tak apa. Dia kali pertama gear tak masuk, payah nak masuk gear kan. Dia pada hi tu. Okey, kita pergi kat sini, kita bagi nampak lebih jelas sikit. Rahim tu kan, Ar-Rahmanir-Rahim. Hi tu ha ya mim kan. Dia jadi him maliki. Hi. Dekat hi ni, sini kita akan baca dia dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. So wajah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Sini 2 harakat. Ma tak ada. Hi 2 harakat. Ma pendek. Malik yau. Tengok saya buat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yau. 1. 4 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yau. 4 harakat. 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yau. Okey ya? Payah kan? Tak apa, belajar. Belajar boleh sikit-sikit. Kurang-kurang kita tahu, kita pernah dengar benda tu. So kita ambil itu 2 harakat. Him Malik yau. Cuba. Him Malik yau. 4 harakat. Him Malik yau. 6 harakat. Him Malik yau. Okey. Ini dekat imam yang ketiga, Abu Amr. Nanti imam yang ke-9 nanti kita akan jumpa lagi benda ni. Tak apa. Okey, kita tutup ni balik tadi. Okey, kita ambil sekali lagi ya. Wajah yang 2 harakat. Saya baca, tuan-tuan ikut belakang sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Okey, kita bagi laluan untuk azan tu.
Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Okay, muslimin muslimat yang kasih sekalian ya, kita habiskan perawi yang pertama bagi imam yang ketiga Abu Amru Okey, kita ambil ya 3 wajah ni, saya baca lagi. Tuan-tuan ikut pada belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ambil 2 harakat ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey sikit pada tadi ya. Ada bunyi sikit. Okey, kita ambil 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, cantik. Kita ambil 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So kita boleh nampak dia punya beza. Beza di antara qiraat 10 yang besar, asyarah kubra, daripada Tariq Taibah ni, dan juga asyarah sughra, 10 yang kecil, daripada Tariq Syatibi. Apa beza dia bagi riwayat Ad-Duri ni tadi? Kalau di dalam Syatibi dia tak ada wajah idgham kabir. Itu kita boleh tengok nombor 5 sebelum ni, dia tak ada wajah idgham kabir. Manakala di sini dia ada wajah idgham kabir, tetapi dibaca dengan khilaf. Maksudnya boleh baca dengan 2, 4, 6 harakat, ataupun kita nak baca dengan idgham saghir macam bacaan biasa pun boleh. Kita biasa kita dengar idgham, sebab idgham tu ada idgham kabir, idgham saghir. Idgham saghir ni maksudnya bacaan yang masuk, yang biasa. Dia memasukkan tanpa perlu 2 huruf yang sama. Macam ini dia mim. Mim pertama dengan mim yang kedua. Kan? Tu dia jadi idgham kabir dekat situ. Cuma bila ada mat sebelum dia tu, dia boleh baca dengan tiga wajah. So kita nampak beza. Kalau orang sebut Tariq Syatibi, boleh tahulah. Tariq Syatibi ni Ad-Duri dia baca begini. Ada 1, 4 khilaf saja. Tapi bila masuk Tariq Ibnul Jazari, 10 yang besar, so wajah khilaf dia semakin bertambah. So kita boleh nampak. Alhamdulillah saya rasa cukup setakat ini untuk kita punya pengajian kita berkaitan dengan asyarah kubra. So banyak dah kita belajar tuan-tuan ya. Cuma tuan-tuan ingat ke tidak ajalah kan. Sikit-sikit tu kurang-kurang kita pernah dengar. So kita dah habis dah. Qiraat 7 tu dah habis kan. Qiraat 3 durah tu pun kita dah habis. Asyarah sughra 10 yang kecil pun kita dah habis. Sekarang ni kita dah masuk kepada asyarah kubra, 10 yang besar. So tuan-tuan kalau khatam ni, ini surah Al-Fatihah tu memang habis semua wajah bacaan, boleh dibaca insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan boleh kita ambil daripada pengajian ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matrula wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.